Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa sekali lagi kita dalam sesi tadabbur harian pada hari ini, dan insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-40 insya-Allah, iaitu kita akan bersama-sama untuk melihat dan mentadabbur ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 246 sehingga ayat 248. Jadi insya-Allah kita akan melihat daripada muka surat ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang berada di sana, yang berada sedang melihat, menonton bersama-sama dengan kita pada pagi ini, ataupun yang sedang melihat recording, diharapnya akan dapat membuka mushaf jika keadaan mengizinkan insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat yang terbaik, yang terlebih, yang tercantik daripada sesi kita pada pagi ini. InsyaAllah boleh buka muka surat yang ke-40 daripada mushaf yang terjemahan lebih cantik insyaAllah. Dan saya akan basekan perbincangan ataupun tadabbur kita hari ini berdasarkan kepada kitab Jalalain, iaitu tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua orang ulama Mesir daripada ulama mazhab Syafi'i, iaitu Imam Jalaluddin As-Sayuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi insya-Allah saya akan bacakan sedikit insya-Allah, kemudian kita akan melihat kepada apakah yang terkandung di dalam surah ini, dalam muka surah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi adalah ayat 246 daripada surah Al-Baqarah. Kita sekarang ni pada sesi ini, iaitu dalam muka surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah yang berlaku kepada Bani Israel. Jadi kita masih lagi bersama-sama dalam kisah Bani Israel yang sangat panjang, yang sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada muka surat 40 ni, muka surat 39, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sedikit tentang salah satu daripada perangai Bani Israel, iaitu orang Yahudi lah secara khususnya, iaitu apabila mereka ni nak lari daripada satu tempat yang berpenyakit taun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memarahi mereka dan telah mematikan mereka dan kemudian telah menghidupkan mereka kembali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu, dan kemudian Allah Taala sebutkan dalam ayat sebelum daripada perbincangan kita pada ayat ini, iaitu tentang suruhan Allah, galakan Allah supaya kita semua ni berjihad, berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja untuk meninggikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita salah satu daripada contoh yang berlaku di kalangan Bani Israel, iaitu orang-orang Yahudi dahulunya, ketika mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengutuskan nabi-nabi dan juga lain-lain. Maka pada ketika ini, ketika mereka ini selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita akan baca Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini alam tara, tidakkah kamu melihat? Melihat di sini ialah artinya ialah tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu membaca, tidakkah kamu mengetahui. Apakah dia? Ilal mala'i min Bani Israel. Apa yang berlaku kepada satu kumpulan daripada Bani Israel. Al-mala' di sini artinya ialah pembesar-pembesar, iaitu golongan-golongan bangsawan ataupun golongan yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Jadi sekumpulan daripada mereka ini, min Bani Israel ini, Allah Ta'ala kata min ba'di Musa. Peristiwa ini berlaku setelah daripada kematian Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebagaimana kita sebutkan bahawa selepas daripada Nabi Musa ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan ramai rasul-rasul yang memimpin Bani Israel ini. Jadi apa yang berlaku ni ialah sebagaimana kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, Bani Israel ini adalah tasusuhumul anbiya.
Mereka ini dipimpin, mereka ini diketuai oleh para nabi-nabi. Jadi selepas daripada Nabi Musa ni, ada seorang daripada nabi mereka bernama Samuel. dalam apa ni, di dalam Taurat dan juga di dalam Injil juga disebutkan nama nabi ini adalah Samuel. Tetapi dalam Quran dia tak sebutkan nama nabi ini adalah Samuel. Tetapi ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa namanya adalah Samuel. Jadi dia adalah seorang nabi. Dalam Quran hanya menyebutkan dia ni seorang nabi tanpa namanya. Jadi mereka telah berkata, Bani Israel ini tahu bahawa Samuel ni adalah nabi. Jadi dia berkata kepada Nabi Samuel ni, dia kata, Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuskan, berikan, bangkitkan kepada kami seorang malik, seorang raja yang akan kami berperang di jalan Allah. Mereka kata, berjanji bahawa mereka ni nak berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan Rasul tersebut berkata kepada mereka, berkata apa? Qala hal asaitum. Hal asaitum, ataupun dalam satu qiraat lain dibaca hal asitum. Hal asitum ataupun hal asaitum. Kita dalam qiraat biasa kita baca hal asaitum. Jadi Nabi ni berkata, Nabi Samuel berkata kepada mereka ni, adakah hal asaitum jika sekiranya in kutiba alaikumul qital, kalaulah diwajibkan ke atas kamu peperangan, alla tuqatilu, takut nanti kamu ni tak akan berperang. Nanti bila dah wajib satu-satu perkara, kamu ni tak nak buat. Itu kata Nabi tu. Jadi kata anggapan Nabi tu ataupun andaian Nabi tu ataupun asal daripada Nabi tu rupa-rupanya memang betul. Iaitu apa? Sebab Nabi ini tahu kan, perangai Bani Israel ini, mereka ni memang tak suka. Ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala suruh biasanya jarang mereka ni nak lakukan, nak laksanakan. Kecuali sebahagian daripada mereka. Qalu, jadi apabila Nabi ni bertanya, mereka pun berkata, mereka kata apa? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana kita tak akan berperang di jalan Allah? Kenapa dia kata? Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sedangkan kami telah dihalau daripada negeri kami dan juga anak-anak kami. Maksudnya anak-anak kami itu, iaitu anak-anak kami telah ditawan oleh orang-orang yang telah memerangi kami. Dan kami sendiri telah dihalau daripada negeri kami. Jadi, bila mereka bercakap macam tu, jadi lalu Nabi ini telah berdoa, bertanya, meminta kepada Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa tu. Iaitu apa? Falamma kutiba alaihimul qital. Mereka dulunya bersemangat, bersungguh-sungguh nak nak supaya dapat berperang. Tiba-tiba sekarang ni bila Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas mereka peperangan, falamma kutiba alaihimul qital, tawallau maknanya lari, maknanya takut mereka ni. Tiba-tiba pula tadi semangat sangat, nak minta macam-macam, nak mintalah suruhlah kita berperang, mintalah seorang raja, mintalah seorang ketua. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka perang, sebahagian daripada mereka Allah Ta'ala kata, iaitu tawallau, telah berpaling. Tawallau illa qalilan minhum, melainkan sedikit sahaja daripada mereka. Jadi sedikit inilah sebenarnya yang akan nanti kita akan lihat selepas daripada ini dibawa oleh raja yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke Baitul Maqdis, untuk pergi ke Palestin. Jadi kita akan lihat lagi bahawa yang minta tadi tu ramai di kalangan mereka nak minta nak berperang supaya wajibkan. Tiba-tiba bila telah diwajibkan, mereka tawallau, melainkan sedikit saja. Sedikit-sedikit pun sini adalah sangat ramai. Sebab kalau ikut riwayatnya, yang dikatakan sedikit ini ialah 70,000 orang. Maknanya 70,000 orang tu adalah sedikit. Jadi kalau banyak tu tak tahulah berapa kan. Bani Israel maknanya sangat banyak mereka, sangat ramai mereka ni kan. Sebab setelah daripada mereka ni lari daripada negeri Mesir, maka mereka ni telah disesatkan berada di padang pasir Sinai tu beberapa lama. 40 tahun sesat. Jadi dalam masa tersebutlah mereka makan al-manna was-salwa dan macam-macam lagi. Sehingga Nabi Musa pun telah meninggal. Nabi Harun pun meninggal.
Jadi semua tu tak ada kecuali datanglah Nabi-Nabi. Jadi sampailah tahap ni, pada masa tu Allah Ta'ala telah sesatkan mereka di padang pasir tu, dan kebanyakan generasi yang lama tu dah mati dah. Yang tinggal generasi baru. Jadi generasi baru inilah yang diharapkan akan dapat melaksanakan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dapat menyebarkan Islam kepada seluruh dunia pada masa tersebut, sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah merupakan sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala banyak sangat cerita Bani Israel dalam Quran ni adalah untuk menunjukkan kepada sifat mereka yang jahat, sifat mereka yang banyaknya perangai, banyak perkara-perkara yang mereka tak patut buat kepada rasul-rasul mereka, termasuklah mereka ni membunuh nabi-nabi, dan juga mereka ini telah merosakkan kitab-kitab ataupun mengubah kitab yang ada pada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berkata, iaitu illa qalilam, sedikit sahaja daripada mereka yang terus mengikut apa yang telah ditetapkan tu. Jadi wallahu alimun bizzalimin, Allah Taala kata Allah Taala tahu siapakah di kalangan kamu ni orang-orang yang zalim. Ertinya ialah orang-orang yang tidak mahu berperang ni, orang-orang yang telah ditetapkan supaya berperang tetapi tidak mahu berperang, sebenarnya itulah orang-orang yang dianggap sebagai orang zalim. Seterusnya ayat 247 insya-Allah. Wa qala lahum nabiyyuhum. Sekarang pergi kepada step yang kedua. Step yang pertama ialah kewajipan untuk berjihad, kewajipan untuk berperang, kewajipan untuk berjuang, kewajipan untuk menegakkan agama. Dah sebahagian daripada mereka dah lari dah tak nak dah. Step yang kedua ialah step pemilihan. Siapakah yang akan jadi ketua kepada mereka? Sebagaimana dulu mereka yang minta. Bukannya Nabi itu mengada-ngada nak kata ni tak. Mereka yang minta supaya menjadi pemimpin dalam peperangan. Jadi Nabi ni adalah pemimpin mereka. Yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka nak minta supaya seorang yang akan memimpin sebagai ketua tentera, yang akan menjadi raja dalam istilah disebut sini, untuk dibawa mereka ni, mengetuai mereka untuk pergi melawan. Melawan siapa? Melawan Amaliqah dipanggil. Amaliqah ni macam orang-orang yang besar. Gergasi lah kita kata kan. Gergasi besar mana? Wallahu a'lam, tak sebut sini. Tapi dalam tafsir dia kata Amaliqah. Jadi mereka ni mereka pun selepas daripada minta kepada Nabi mereka tu, baru mintalah seorang ketua. Jadi waqala lahum nabiyyuhum, lalu berkatalah Nabi mereka ni kepada mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Berkata Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan. Qad ba'atha, telah mengutuskan, maknanya arahan ni adalah arahan daripada Allah kerana permintaan mereka. Bukannya maknanya mereka ketetapan ni ketetapan daripada Nabi tu. Bukan Nabi tu pandai-pandai pilih siapa-siapa, tak. Sebab mereka nak Allah Ta'ala utuskan, jadi Nabi ni berdoa kepada Allah. Bila Nabi ni berdoa kepada Allah, lalu Allah Ta'ala tunjukkan siapakah yang akan menjadi raja kepada mereka ni, menjadi ketua kepada mereka. Lalu siapa yang ditunjuk iaitu Talut namanya. Jadi dalam Quran disebut namanya adalah Talut. Tetapi kalau dalam Bible ataupun di dalam Taurat disebut nama dia adalah Saul. S-A-U-L. Disebut Saul ke Saul ke kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut Saul. Jadi orang yang sama, cerita pun hampir sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pilih Talut untuk menjadi ketua kepada mereka. Jadi Talut ni adalah dikatakan dia ni adalah seorang biasa kan. Ada riwayat mengatakan dia ni hanya seorang ra'iyan, iaitu seorang yang memelihara kambing, iaitu kerjanya penggembala kambing. Ataupun ada riwayat mengatakan dia ni adalah tukang mensamak kulit binatang. Maknanya kulit-kulit binatang tu diambil, dia bersihkan dan sebagainya, dia jemur dan sebagainya, dia keringkan. Itu kerja siapa ni? Asalnya kerja Talut ni. Tetapi Talut ni mempunyai kelebihannya. Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu. Kelebihan dia ialah yang pertamanya, dia dipilih oleh Allah Ta'ala. Dia bukan maknanya dipilih oleh Nabi ataupun dipilih oleh orang-orang Bani Israel. Itu yang pertama. Qalu, mereka pun bila disebut oleh Nabi mereka ni,
Allah Ta'ala pilih Talut untuk menjadi ketua mereka. Mereka pun banyaklah pula lah. Tunjuklah perangai mereka ni. Perangai mereka ni yang menentang, yang tak suka. Sedangkan tu pemilihan Allah. Tu permintaan mereka asalnya. Apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana dia nak jadi raja kepada kami? Dia kata. Anna situ artinya kaifa. Kaifa dia nak jadi raja kepada kami? Macam mana dia nak jadi pemimpin kami? Dia kata, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Dia kata, kami lebih berhak lagi untuk menjadi raja. Tengok ni perangai Bani Israel kan. Maknanya dia meremeh-remehkan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu bila Allah Taala pilih siapa-siapa ni bukan maknanya pandai-pandai daripada nabi tu. Nabi Samuel tu. Tapi ni pilihan Allah. Sebab mereka pilih, mereka nak, mereka berdoa kan, mereka minta. Jadi selepas daripada tu apa jadi ialah apa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, dia kata, Allah sebut dalam Quran ni, mereka ni wa nahnu, mereka berkata ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada dia, daripada Talut tu. Mereka mempermain-mainkan, mereka menolak pula. Kenapa dia kata walam yu'ta sa'atan minal mal, dia kata. Sedangkan ni Talut ni mana ada harta, dia kata. Jadi tu yang dilihat Allah Ta'ala bongkarkan apa yang ada dalam pemikiran mereka, apa yang ada dalam perasaan mereka, apa yang ada dalam jiwa mereka yang kotor tu, ataupun cara pemilihan yang tak betul. Dalam cara fikir mereka ialah penentuan kepada kehebatan seseorang itu ialah pada pemilikan harta. Maknanya kalau orang kaya barulah dia ni layak, kalau tak kaya dia ni tak layak. Seolah-olah macam itulah Allah Ta'ala sebut sini kan. Dia kata, Bani Israel kata, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia ni tak ada harta pun kan. Keluasan hartanya tak ada. Qala, berkata Nabi tu. Jadi Nabi Samuel berkata lagi, innallaha astafahu. Allah sekarang yang memilih dia. Innallah ikhtarahu. Allah Ta'ala yang pilih. Ini bukan pemilihan aku. Itu yang pertama. Alaikum istafahu alaikum. Kemudian yang kedua, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan kemudian sifat-sifat lain lagi apa Allah Ta'ala beri kepada dia. Allah Ta'ala kata, iaitu, dan Allah Ta'ala, Nabi Samuel ni berkata, wazadahu. Allah Ta'ala telah tambahkan pada dia bastah. Bastah ni maknanya as-si'ah. Maknanya banyak. As-si'ah apa? Pada apa? Fil ilmi wal jismi. Dari segi keilmuan dan juga dari segi badan. Jadi ulama-ulama tafsir mendetailkan sikit perkara ni. Dia kata apa? Kenapa sepatutnya Bani Israel ni menerima Talut ini untuk menjadi ketua kepada mereka ni? Kerana yang pertamanya ialah yang tak boleh ditolak lagi sepatutnya ialah apa? Dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dia ni mempunyai ilmu yang paling hebat di kalangan Bani Israel pada ketika itu. Maknanya kalau tak adalah orang yang paling alim sekali daripada ramai-ramai Bani Israel yang kita kata ratus ribu pada masa itu tu, ialah Talut. Yang ketiganya, dia adalah orang yang paling hebat dari segi akhlaknya. Kata. Akhlaknya paling tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah dari segi badan dia, dia orang yang paling layak sekali. Maknanya badan tu untuk berperang, untuk menjadi raja tu dia paling layak. Maknanya dia tak berpenyakit ke dan sebagainya kan. Ada yang kata sebut, ulama-ulama tafsir sebut, dia yang paling lawa lah kata kan. Paling handsome lah kalau kita kata kan dalam bahasa sekarang ni. Itu. Jadi maknanya cukup syarat dah. Cuma mereka ni, Bani Israel ni menolakkan apa? Kerana dia kata, dia ni bukan daripada keturunan orang-orang bangsawan. Dia kata. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kata, dia ni bukan daripada keturunan Nabi-Nabi. Sebab daripada 12 yang kita tak anak Nabi Yaqub ni, iaitu tak semua mereka ni adalah keturunan menjadi Nabi selepas daripada tu kan. Keturunan ni. Jadi ada, kita panggil 12 asbat dalam Quran sebut. Asbat ni maknanya qabilah. Qabilah yang berasal daripada 12 orang anak Nabi Yaqub. Salah seorang tu Nabi Yusuf. Jadi sebahagian daripada mereka ni, keturunan mereka ni Allah Ta'ala jadikan Nabi-Nabi. Sebahagian daripada mereka ni adalah menjadi raja. Tetapi tidak semua. Jadi tiba-tiba Talut ni bukan daripada keturunan bangsawan, orang-orang yang hebat tu, orang yang ternama. Dan kemudian yang kedua, dia bukan daripada keturunan Nabi-Nabi.
Jadi, tapi Allah Ta'ala yang pilih dia. Jadi, bila Allah Ta'ala pilih, sepatutnya mereka ni terimalah kan. Kalau kita kata empat perkara tadi tu, kalau ikutnya nombor satu tu dah cukup dah. Iaitu apa? Allah Ta'ala yang pilih. Kenapa lagi nak lawan-lawan? Kenapa lagi nak tolak? Gitulah. Tapi perangai Bani Israel macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata lagi, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Tu konsep yang kita sepatutnya pegang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kuasa, memberi kekuasaan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kalau dia nak beri orang tu, terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Janganlah kita ni banyak songeh, banyak kritik, banyak apa pula kan. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala sebut sini. Ini nama dia tazyil dalam bahasa Arab. Tazyil tu ialah tu, iaitu di hujung kebanyakan daripada ayat-ayat ni, biasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebutkan dua sifat dia, dua nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada kaitannya dengan ayat tersebut, konten kepada ayat tersebut. Jadi apa dia yang Allah Ta'ala sebut ni, nama Allah yang Allah Ta'ala sini yang pertama ialah wasi'. Allah ni bersifat dengan wasi'. Wasi' ni maknanya luas, maknanya dia mempunyai segala-galanya, dan kalau dia memberi tak kurang sedikit pun daripada apa yang ada padanya. Itu wasi', luas waktunya. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat alim. Allah Ta'ala bersifat sangat-sangat mengetahui. Jadi kaitannya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni luas. Dia boleh beri kepada sesiapa sahaja yang dia nak. Sebab apa? Dia mempunyai kurniaan yang tinggi. Jadi kalau nak beri ilmu pada kita ke, dia nak beri kepada keelokan pada akhlak, pada jasad, kepada tubuh badan, kepada itu terpulang kepada dia. Sebab Allah tu wasi'. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala tu alim. Alim artinya dia mengetahui siapa yang dia pilih, sepatutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala dah pilih seseorang tu, Allah Taala pilih dia, Allah Taala pilih ini itu, kan, maka sepatutnya kita ikut. Kita tak banyak lagi patutnya banyak berdalak dalih lagi kenapa gini, kenapa gini. Begitu jugalah kan dari segi pemilihan di sini, tapi juga dari segi penetapan. Kalau Allah Taala pilih satu kepada kita kan, Allah Taala pilih ini, hukum dia begini, hukum dia boleh, ini tak boleh, maka sepatutnya kita akur. Sebab apa? Sebab itu tandanya kita ni yakin kepada alim Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, seolah-olahnya kita kata macam Allah Taala ni tak tahu ke? Allah Taala tak tahu. Jadi itu adalah merupakan satu yang bahayalah kepada akidah sebenarnya. Seterusnya dalam ayat yang terakhir, ayat 248 pada pagi ni, Allah menceritakan waqala lahum nabiyuhum. Sekarang ni Nabi tu berkata lagi. Berkata apa? Apabila mereka ni banyak sangat songenya, banyak sangat menolaknya, banyak sangat cakap macam ni, tak nak toluk tu menjadi, lalu waqala lahum nabiyuhum. Nabi mereka ni semua ni pun berkata kepada mereka. Apa kata dia? Iaitu dia kata inna ayata mulkihi, di antara kan, maknanya apa kan? Tanda-tanda pemilihan dia sebagai ketua. Mana Allah Ta'ala pilih dia sebagai ketua kamu, ada tanda-tanda dia. Apa tanda-tanda dia? An ya'tiyakumut tabut fihi sakinah. Allah Ta'ala akan an ya'tiyakum, dia ni akan bawa toluk ni akan membawa tabut. Jadi tabut ini dalam Bible pun ada sebut, dia panggil Ark of God, dipanggil setengah nama tu, dia panggil itu apa ni, kotak, satu kotak yang besar tu. Dalam kotak tu, tabut tu kotak, sunduk dalam bahasa Arabnya. Dalam kotak tu terdapat macam-macam benda. Jadi kotak ini dikatakan adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada Nabi Adam lagi. Di dalam itu terdapatnya gambar nabi-nabi, disebutkan dalam tafsir jalan lain, walaupun perkara ini adalah merupakan Israiliyat, tapi kata ulama, dia kata ini adalah Israiliyat yang kita nak dengar boleh, kita nak terima boleh, tapi kita taklah wajib terima kan. Tapi ini nak ceritakan dengan lebih detail apa yang ada di dalam kotak tu. Dalam Quran dia ada sebut sikit perkara-perkara ni, tapi dia tak sebut dengan detail. Tapi dalam cerita-cerita Israiliyat yang dibawa, iaitu dia katakan bahawa di dalam kotak ini adanya gambar nabi-nabi, itu nombor satu, dan kemudian digunakan oleh Bani Israel ni ketika apa-apa peperangan. Kalau ada peperangan, mereka akan bawa kotak ni. Mereka akan usung kotak ni lalu diletakkan di depan. Jadi kalau mereka nak lawan apa-apa, nak berperang, jadi mereka ni, orang Bani Israel ni, apabila mereka melihat kepada kotak ni, hati mereka menjadi tenang. Gitu kan. Jadi biasanya ialah mereka akan menang. Tapi sekali itu tiba-tiba masa mereka ni melawan satu kumpulan gegasi lah, orang besar kan,
Besar mana wallahu a'lam bisawab. Tapi kotak ini diambil, dirampas daripada mereka. Jadi mereka tak adalah kotak tu. Sekarang ni mereka hilanglah kotak tu. Dalam kepercayaan mereka kotak tu ada. Tapi sekarang ni tak tahu dia ambil oleh siapa kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran ni antara tanda Nabi tu berkata kepada mereka, antara tanda bahawa Talut ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan berikan balik kotak ni kepada dia, kepada Talut ni. Jadi yang pertama tu kan, iaitu apa? An ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum. Padanya adalah sakinah. Sakinah maknanya ketenangan daripada Tuhan kamu. Ketenangan apa? Iaitu untuk menenangkan kamu, untuk menjadikan kamu tenang dengan kotak tu, dan juga untuk kamu ni percaya bahawa sebenarnya hari ini memang Talut ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun kotak ni dikatakan, kotak ni dalam kotak ni ada apa lagi? Disebutkan dalam kotak ni, yang dalam Quran ni sebut apa? Yang tadi yang gambar nabi-nabi semua, ambil Adam semua tu, itu adalah yang cerita daripada Bani Israel sendiri, daripada orang Yahudi ataupun dalam Kristian yang ada di dalam Taurat juga dalam Injil. Sekarang ni, sehingga sekarang ni ada disebutkan. Dalam kotak tu disebutkan, dalam sonduk tu disebutkan dalam Quran di sini, yang jelas ni, yang pasti ialah apa? Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Iaitu peninggalan-peninggalan daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Apa yang ada dalam kotak tu? Jadi dijelaskan dalam kotak tu, ini pun cerita tak dalam Quran ni, tapi dicerita dalam Quran ni ada sakibaki. Apa maksud sakibaki situ? Di dalam cerita-cerita daripada ni disebutkan macam ni, dia kata yang kita boleh percaya, kita nak percaya ke tak percaya ke, itu terpulang. Tapi disebutkan di dalam tafsir jalan lain, dia kata di dalam tu yang pertamanya ada 2 kasut. Ada kasut Nabi Musa AS. Tu yang pertama. Yang keduanya ada tongkat Nabi Musa yang Nabi Musa gunakan untuk belah laut yang mempunyai mukjizat-mukjizatnya jadi ular sebagaimana tu. Itu semua tu ada dalam kotak tu. Tu yang kedua. Yang ketiganya ada di dalam tu ialah imamah Harun, iaitu serban Nabi Harun dalam kotak tu. Yang keempatnya adanya baqiyah daripada al-manna. Al-manna tu ialah makanan yang Allah Ta'ala berikan. Al-manna was-salwa kan. Iaitu manisan tu yang ada, yang turun daripada pokok-pokok tu pada setiap hari. Jadi cebisan daripada manna tu tersimpan dalam kotak tu. Yang keenam, iaitu yang terakhirnya ialah ada di situ ialah pecahan-pecahan daripada kitab Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Kan Nabi Musa naik atas bukit, dia bertapa bersama tu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dipanggil dalam Taurat, dalam Injil sekarang dipanggil 10 Commandment, iaitu 10 arahan tu. Jadi kita panggil dia Taurat. Jadi bila dia balik, dia tengok orang-orang Bani Israel ini sembah anak lembu. Tu dia marah tu kan, dia pecahkan tu yang disebutkan dalam Quran. Jadi pecahan-pecahan tu masih tersimpan di dalam tabut tu. Itu kata yang disebutkan oleh tafsir jalan lain. Itulah perkara-perkara yang dikatakan wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Kemudian seterusnya kotak tu datang bagaimana? Kotak tu dia datang tahmiluhul malaikah. Dia datang dalam keadaan iaitu dibawa oleh malaikat. Dalam tafsir dia kata iaitu malaikat membawa kotak itu turun daripada langit. Lalu sampai ke atas kepala mereka dan mereka semua melihat kotak tu. Dan kemudian kotak itu diturunkan dan diletakkan di tepi Talut. Jadi Talut pun untuk mengesahkan lagi. Jadi mereka semua pada masa tu melihat turunnya kotak tu daripada langit dibawa oleh malaikat. Inna fi zalika laayah. Allah Ta'ala kata semua itu adalah menjadi tanda. Menjadi tanda apa? Laayah, tanda bahawa ni Talut ni adalah sebenarnya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatan lakum in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Jadi selepas diceritakan, selepas daripada turun kotak tu, setelah daripada turun di tepi tu, barulah mereka percaya. Jadi bila mereka percaya, lalu Nabi Talut ni, minta maaf, Talut bukan Nabi Talut ini pun memimpinlah. Jadi sebahagian daripada mereka pun mengikutlah Talut untuk pergi berjihad. Tapi tak habis lagi cerita dia. Dan dia ceritakan bahawa bilangan mereka pada masa itu yang mengikut Talut untuk pergi berperang tu adalah
70,000 orang. Jadi mereka punlah mulalah start bergerak kan untuk berjihad, untuk melawan orang-orang yang merampas yang telah yang telah membuat kebinasaan di Palestin pada masa itu. Jadi mereka pun startlah pergi. Jadi pergi ni lalu berlakulah apa yang berlaku di tengah jalan tu kan, sebelum berjumpa dengan kumpulan penjahat-penjahat yang telah merosakkan Palestin tu. Jadi apa yang terjadi? InsyaAllah kita akan baca seterusnya dalam muka surat 41 dalam sesi yang akan datang insyaAllah. Setakat itu sajalah untuk hari ini. Moga-moga kita dapat pengajaran daripada apa yang disebutkan di dalam muka surat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan lupa untuk share link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita di mana saja insya-Allah. Moga-moga kita akan berjumpa lagi di lain sesi yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.